Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Buletin MG. Gaya hidup sihat kini menjadi trend semasa. Semakin ramai orang yang berminat melakukan aktiviti senaman, tidak kira di gimnasium ataupun di taman rekreasi. Kali ini, Buletin MG akan membawakan kepada anda senaman komuniti yang berasal dari Jerman. Meski teknik asas senamannya adalah sama, namun teknik yang diperkenalkan komuniti ini telah berjaya menurunkan berat badan, menambah otot dan mengubah tahap kesihatan. Freeletics mula diperkenalkan di Munich, Jerman pada Mei 2013. Kejayaan senaman komuniti ini telah membuka mata banyak pihak. Sehingga kini lebih 11 juta pengikut senaman ini di lebih 160 negara di dunia. Pada awal tahun ini, Freeletics telah melancarkan aplikasi teknik senaman melalui telefon pintar. Okey, Freeletics ni sebenarnya high intensity interval training ataupun senaman berintensiti tinggi. Kita tak ada guna apa-apa barang equipment, tak guna dumbbell ke apa-apa kecuali bar dan juga kita perlukan track untuk larian. Selebihnya 90% daripada workout ni memang 100% guna body weight. Boleh dilakukan di mana-mana, sebesar bilik mandi pun boleh buat. Mandi tak perlu ruang yang besar. Bila-bila masa, anytime kita boleh buat. Dan kesan dia yang paling best sebenarnya Freeletics ni, kesan dia kalau katalah kita buat 5 minit, 10 minit ke setengah jam, tapi kesan dia 38 ke 48 jam. That's why ramai yang sekarang ni yang memilih Freeletics untuk dijadikan rutin workout harian mereka. Di Indonesia, Muhammad Firdaus Ishak telah dilantik secara rasmi oleh komuniti ini sebagai Duta Freeletics dari Jerman. Perhatikan ini telah menjadikan Firdaus sebagai duta pertama yang dilantik di rantau Asia. Ujar Firdaus, dia mula mengenali nama Freeletics dari sahabatnya. Setelah mencuba senaman itu, dia melihat keberkesanan teknik senaman ini. So bila saya lakukan Freeletics ni selepas saya mengalami ACL. Okay, saya mengalami ACL. So memang terhad untuk lakukan workout. So untuk transform body daripada boroi, badan besar nak ke kurus tu agak susah, tapi saya cuba juga lakukan Freeletics ni walaupun dia high intensity. Saya berjaya hilangkan 12.5 kg. Sekali tampil dengan bicep, tricep, six pack, chest. So bagi saya sangat bagus dan saya impress dengan diri saya. So tergerak hati macam saya rasa perlu diperkenalkan kepada rakyat Malaysia. So kita pun awal 2014 tu sampai ke hari ni kita masih lagi around satu Malaysia kita buat road tour secara percuma memperkenalkan Freeletics seluruh Malaysia. Setelah melihat sambutan orang ramai yang semakin memerangsangkan, Firdaus yang asalnya merupakan pengasas komuniti Freeletics di Indonesia telah menggabungkan pelatih-pelatih bertauliah untuk bergerak ke seluruh Malaysia. Meskipun teknik senaman yang dilakukan adalah biasa, namun Firdaus mahu pelatih yang mengikuti komuniti ini mempunyai pengetahuan senaman asas. Freeletics ni berasal daripada Jerman. So kita ambil kita workout, kita menggunakan apps yang memang datang daripada Jerman. So kita bawa, kita perkenalkan kepada Malaysia. Jadinya saya di Malaysia sebenarnya mewakili Freeletics kat Malaysia ni. Lebih-lebih lagi baru ni saya dilantik sebagai ambassador di Malaysia untuk Freeletics. So saya merancang pada tahun 2014 sebenarnya kita nak orang yang melatih untuk memperkenalkan Freeletics ni orang-orang yang ada certified, orang ada knowledge tentang fitness. Bukan setakat Freeletics tapi general fitness. Mana dia tahulah kalau orang tu macam ni, keadaan orang ni macam ni, tahap stamina dia macam ni, macam mana nak train. So tak adalah simply train, takut apa-apa terjadi kan. So kita yang bertanggungjawab nanti. So memang kita daripada situ sebenarnya saya bekerjasama dengan National Association of Strength and Conditioning dengan Datuk Zaki Han. So kami buat satu course untuk bodyweight fitness instructor. Mana kita terapkan kat situ ilmu tentang fitness, tentang kesihatan, makanan dan juga Freeletics lah, bodyweight. Firdaus memaklumkan sehingga kini pengikut Freeletics di Indonesia telah mencecah 20,000 orang. Firdaus dan komunitinya kini giat melakukan promosi di serata Malaysia bersama tenaga pelatih. Apa yang menarik, orang ramai yang berminat untuk mengikuti senaman ini tidak perlu membuat apa-apa bayaran. Sebaliknya, komuniti ini bergerak secara sukarela. So far buat masa ni kita banyak through media sosial lah. Dan juga kalau kata dapat ke interview daripada mana-mana media, tak kisah online atau offline, itu salah satu juga yang promosi kami. Cara kami juga bergerak, kami sekarang ni melancarkan road tour di seluruh Malaysia. Tahun 2016 ni kami start buat road tour di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah pada bulan 12 ni kami akan ke Sabah. Actually di Sabah sebenarnya dah ada komuniti kami di sana, tapi tak cukup berkembang lagi. So kami memang pergi road tour secara percuma di setiap negeri. So ada juga yang bertanya kami sebenarnya macam mana kami dapat modal untuk buat road tour ni. Tak, sebenarnya komuniti kami ni sangat supportive. So kami kumpul duit masing-masing, kami bergerak sendiri. Memang seikhlas hati kami bergerak. Yes. Melihat respon yang semakin baik dari orang ramai, komuniti ini telah merancang program Call to Be Fit
Ini bagi membantu peserta untuk mendapatkan keputusan maksimum dari teknik senaman ini. Ini kerana bagi Firdaus, senaman sahaja tidak mencukupi, sebaliknya konsistensi senaman dan amalan pemakanan juga perlu dititik beratkan. Baru ni kami lancarkan satu program yang dikenali sebagai program Kota Be Fit 7 minggu, memang yang di-guide oleh trainer yang bertauliah. Memang kita jaga dari segi pemakanan diorang, kita tahu kita dari segi workout diorang, semua kita jaga, kita bagi rutin harian diorang, kita bagi buku diary fit tu, sebenarnya diary fit tu sebagai diary peserta yang orang kata diorang perlu isi dalam diary fit tu untuk sekadar orang kata disiplinkan teknik pemakanan juga senaman harian diorang, di samping diorang dipantau oleh trainer certified trainer ni lah. So program ni kita jalankan selama 7 minggu. Yang ini ada bayaran. Yang ini ada bayaran sebanyak 250 lah buat masa ni. Bagi Fahmi yang menyertai Freeletics sebagai tenaga pelatih, dia berminat dengan komuniti ini kerana keberkesanan teknik senaman terhadap dirinya sendiri. Mula-mula saya tengok dalam Facebook kebanyakan ni. Lepas tu tengok dia punya feed tiap-tiap minggu. Setiap kali tengok feed, mana saya tengok dia macam seronok lah feed Freeletics ni. Jadi saya cubalah dalam bulan 9 tahun lepas lah. Jadi dalam masa 3 bulan saya tambah berat badan. Jadi lebih efektif lah untuk sesiapa yang nak, bukan untuk turun berat badan saja, tapi untuk tambah muscle juga. Bagi Ali Imran pula, dia mengikuti komuniti ini kerana mahu mengubah gaya hidupnya agar menjadi lebih sihat. Freeletics yang mempunyai waktu senaman yang fleksibel, selain senang bersama komuniti ini, membuatkan dia memilihnya. Dia memberi saya kebebasan masa dan tempat. Itu yang paling penting sebab kerja saya memang banyak memakan masa, setiap hari bekerja tak tentu masa. Jadi Freeletics dengan ada aplikasi telefon, saya boleh memilih latihan yang saya fikir sempat untuk masa saya dan di lokasi yang sesuai dengan tempat saya berada dan mengikut kemampuan badan saya. Sekarang ni apa yang perubahan dirasa kat diri? Saya baru mula seminggu. Minggu lepas berat saya lebih kurang 103.9. Pagi tadi saya timbang 100.7. Itu program pertama. Kedua, saya rasa lebih agile, agility. Kita boleh bergerak dengan lebih luas, dengan lebih senang. Sendi-sendi kita lebih mudah bergerak dan kurang penat sekarang. Lebih berbanding dengan seminggu lepas, sekarang kalau saya naik tangga, saya nampak tangga, saya tak takut. Macam tu. Untuk berita seterusnya, kita lihat rangkuman yang telah kami sediakan. Penyanyi kontroversi Namiwi ditahan bagi membantu siasatan kes klip video di sebuah masjid Tanjung Bungah, Pulau Pinang yang didakwa menghina Islam. Dia ditahan di KLIA sebaik tiba dari luar negara pada pukul 3.30 petang Ahad. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 295 kerana siasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Ghafar Rajab, meminta Polis Bukit Aman mendapatkan bantuan Interpol bagi mengesan 3 lelaki yang turut terlibat dalam klip video tersebut. Berdasarkan keterangan Awan Namiwi, 3 lelaki yang juga penyanyi adalah rakyat Taiwan yang menetap di sana. Kerajaan sudah meluluskan kira-kira 82,012 unit rumah di bawah projek perumahan penjawat rawam satu Malaysia di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata matlamat beliau ketika mengumumkan inisiatif tersebut adalah untuk memastikan penjawat awam memiliki rumah idaman mereka. Proton Holding berhad melancarkan generasi kedua Proton Pesona yang baru. Merupakan kereta pertama keluar syarikat itu yang disokong indikator pemanduan Eco. Pelancaran kereta berwajah baru berkenaan disempurnakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Mustafa Mohamad. Pengurusi Proton Datuk Seri Said Faisal Alba Said Ali Reda berkata, spesifikasi tersebut adalah bagi menarik golongan eksekutif muda berikutan reka bentuknya yang tampak lebih agresif. Insentif pada pemenang pingat perak dan gangsa Olimpik ditambah RM200,000 setiap kategori. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri semasa menyambut kepulangan wira Olimpik. Insentif pemenang perak Olimpik yang sebelum ini berjumlah RM300,000 menjadi RM500,000, manakala pingat gangsa daripada RM100,000 menjadi RM300,000. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pembinaan projek transit ringan 3 LRT3 di koridor Lembah Barat Kelang melengkapkan lagi lanskap Malaysia sebagai negara maju. Beliau berkata kejayaan itu membuktikan pencapaian tertinggi kerajaan menerusi keberhasilan transformasi yang telah direncanakan dengan teliti sejak 2 tahun lalu. Sekian dulu Bulletin MG untuk kali ini. Jangan lupa like kata kami dan like kami di Facebook dengan kata carian Malaysia Gazette.